Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang setia dalam memegang hukum Tuhan yang keempat. 主内弟兄姐妹大家平安，让主耶稣祝福我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk bisa saling berbagi dan juga saling menasehati. 奉主耶稣圣名，开始今天的聚会来互相提醒。 Dengan satu judul di mana Injil diberitakan untuk mengingat Dia. 今天的题目就是无论在什么地方传这个福音，就会纪念他。 Mari bersama-sama kita membuka ayat pembuka kita dalam kitab Markus pasal 14. 我们一起来看马可福音14章， Markus pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. 第8到第9节。 Kitab Markus pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus memuji kepada seorang saudari. 这个是耶稣的话，他赞美一个姐妹。 Siapakah dia? 这个姐妹是谁呢？ Dan mengapa apa yang ia lakukan begitu sangat penting? 那她行做的事情怎么重要？ Sehingga Tuhan Yesus mau hal ini selalu diingat bersamaan dengan pemberitaan Injil. 并且耶稣要这个事情要一直记住的。 Saudari ini melakukan hal yang sangat spesial, saudara, sehingga Tuhan memujinya. 这个姐妹做了一个很美好的事情，让主耶稣要纪念她。 Sehingga ketika kita memberitakan Injil, maka kita akan bisa mengingat dia juga. 所以在传福音的时候，这个也会提到，也会纪念她， Karena dia telah melakukan perbuatan yang baik. 因为她行了一个美好的事。 Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melihat bersama-sama teladan daripada saudari ini. 那今天我们也要一起学习这个姐妹的形容。 Nah, kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. 我们一起看约翰福音12章， Kita akan mencari tahu siapakah dia, 我们要一起查考这个人是谁呢？ karena saudari ini dicatatkan dalam kitab Matius, Yohanes, dan juga Markus. 因为她这个姐妹有记载在马太福音、马可书跟约翰福音。 Nah, kita lihat Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 我们一起来看约翰福音12章1节到8节， Kita baca bergantian, ayat 1 saya bacakan, ayat 2 Bapak Ibu sekalian. 我们一路读。 Yesus diurapi di Betania. Ayat pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 2, Bapak Ibu. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 4, Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. 8, Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah ekspositori. 我们今天要听这个比较Ekspositori. 比较深刻的这个道理。 Jadi satu perikop ini kita akan bagi dan kita akan mengambil pengajaran daripada setiap bagiannya. 我们有这个题目，我们有切几个，我们来学习。 Ya, karena ini ada hubungannya dengan proses upacara pentabisan yang akan kita lakukan.
因为这个跟我们今天要案例的事情有关系。 Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, kita lihat ini adalah sebuah latar belakang. 第1节到第2节是这个背景， Ayat 3 adalah perbuatan Maria dari Betania. 那第3节就是玛利亚这个伯大尼的玛利亚行做的。 Dan ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6 ini adalah kritikan dari Yudas Iskariot. 那第4到第6节就是犹大的批评， Dan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 inilah respon dari Tuhan Yesus. 那第7节到第8节就是主耶稣回答。 Ya, jenis khotbah ekspositori membuat jemaat akan lebih mengerti dengan lebih dalam isi Alkitab. 那这样讲道的方式就是让信徒更了解这个经节。 Nah, kita lihat bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua. 我们看第一章，就是第1节到第2节。 Ya. Ayat 1 sampai ayat yang kedua ini adalah sebuah latar belakang di mana terjadi 6 hari sebelum Paskah. 第1节到第2节就是背景，这个发生在逾越节六日前。 Ya, jadi peristiwa ini sesungguhnya Bapak Ibu berbeda dengan kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, yaitu Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. 那这个情况是跟路加福音7章不一样，那边是说耶稣被这个有罪的女人相告。 Banyak orang bertanya, apakah dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ini Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa ini sama dengan dalam kitab Yohanes pasal 12, Markus pasal 14 dan juga kitab Matius pasal 26. Ini berbeda, Saudara. 很多人有问这个问题，就是说路加福音的7章的那个女人跟这个约翰福音12章、马可福音14章的女人是一样的人吗？ Nah, perbedaannya bisa kita lihat buktinya selain waktunya 6 hari sebelum Paskah, yang kedua adalah peristiwa ini dicatatkan di rumah Simon si kusta. 那它的分别就是在第一个就是背景不一样，因为这个是发生在逾越节6日前。那第二个就是那个事情是发生在这个事情是发生在西门打骂风的西门家里。 Ya, jadi Yesus diurapi, diminyaki oleh Maria dari Betania itu terjadi di rumah Simon si kusta. 那耶稣被香膏这个事情发生在西门家。 Sedangkan perempuan yang berdosa meminyaki Yesus itu terjadi di rumah orang Farisi. 那有罪的女人宣告耶稣发生在一个法利赛的家。 Jadi berbeda, Saudara ya. Berbeda waktunya, berbeda tempatnya. 这个事情是两事。 Dan yang ketiga, yang menjadi perbedaannya adalah yang mengurapinya Maria dari Betania, sedangkan di kitab Lukas adalah perempuan yang berdosa. 那第二个区别就是在这个事情是所行的是玛利亚，从伯大尼的玛利亚那边那个故事是有一个罪的女人。 Nah, Saudara, oleh karena itu peristiwa ini sesungguhnya adalah peristiwa yang berbeda yang terjadi dalam kitab Lukas pasal yang ke-7. 所以路加福音7章跟这个故事是两个故事不同的故事。 Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di kota Betania, di mana kota Betania ini adalah kampung halamannya Lazarus, Maria, dan Marta. 那伯大尼这个村这个市是玛利亚、马大跟拉萨罗的家乡。 Seperti biasa, kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang kedua, Marta membantu melayani, Lazarus duduk bersama dengan Yesus dan para murid. 那我们可以看到，平时就是马大在服侍，然后拉萨罗就坐在耶稣旁边。 Marta lebih suka melayani, sedangkan Lazarus yang pada saat itu juga duduk bersama dengan Yesus dan para murid. 马大就喜欢在做这些准备的事情，拉萨罗就喜欢坐在耶稣旁边。 Ya, Lazarus turut makan ya dengan Yesus. 拉萨罗跟耶稣一起吃， Nah, Saudara, inilah latar belakangnya. 这个就是这个故事的背景。 Tapi kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang ketiga, 那我们一起看第3节的话， ini adalah perbuatan daripada Maria dari Betania. 这个就是伯大尼的玛利亚行做的事。 Ayat yang ketiga dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh Maria dari Betania ini? 玛利亚这个伯大尼的玛利亚做了什么事啊？ Yang pertama, dia membeli setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. 他第一个事情做就是他买了1斤这个纸贵的深拿大香膏， Berapa harganya, saudara? 这个价格是多少钱呢？ Seharga 300 dinar lebih. 就是30两银子， Ya, 300 dinar lebih. 30多两银子。 Kita ketahui di dalam Alkitab Matius pasal 20 ayat yang kelima, ayat yang kedua, Matius 20 ayat yang kedua dikatakan 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. 我们看到马太福音20章第2节，1银2子，银子就是1天的工作的工资， Jadi upah pekerja dalam 1 hari diberikan 1 dinar. 就是1天的工作就是这个1两子银子。 Ya, 1 dinar ya, Matius pasal 20 ayat yang kedua. Artinya kalau kita lihat minyak wangi ini seharga 300 dinar lebih, hampir upah pekerja dalam 1 tahun. 那这个30两的这个膏油就是差不多一年的工资。 UMR Jakarta tahun 2024 adalah 1 bulan itu 5 juta. 那比如说雅加达的这个最低工资一个月是500万5条， Ya, 5 juta dikali 12 bulan berarti 60 juta dalam 1 tahun. 5条乘以12个月就是等于60条。 Artinya, kalau kita lihat dengan standar UMR kita, upah pekerja kita di Jakarta, maka minyak wangi ini seharga 60 juta rupiah. 那比如说我们今天算雅加的这个最低工资等于1年这个油就是60条的价值。 Minyak wangi ini sangat mahal, minyak wangi ini memang spesial, Bapak Ibu. 这个香膏是很贵的，也是很特别的。 Sehingga Maria harus mengumpulkan uang untuk bisa membeli minyak ini selama 1 tahun. 所以玛利亚要存她1年的这个钱来买这一瓶油。 Nah, kalau kita lihat lagi, apa yang dilakukan oleh Maria? 那我们再看玛利亚在做了什么？ Dia meminyaki Yesus. 她就香膏耶稣。 Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan dalam kitab Yohanes dikatakan Maria meminyaki kaki Yesus. 我们看到有区别，在约翰福音是说玛利亚香膏耶稣的脚。 Nah, kita lihat dalam kitab Injil yang lain Matius pasal 26 那如果我们看马太福音26章， ayat yang ke-7. 马太福音26章第7节， Matius pasal 26 ayat yang ke-7. 马太福音26章第7节。 Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak ini dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-7 dan Markus pasal 14 ayat yang ke-3, minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus. 在马太福音26章跟马可福音14章，这个油是倒到耶稣的头上。 Ada perbedaan Bapak Ibu ya. Dalam kitab Matius dan Markus, minyak itu dicurahkan ke atas kepala Tuhan Yesus. 就是有区别，马太福音跟马可福音说这个油是浇在他的头上， Dalam Injil Yohanes dikatakan meminyaki kaki Yesus. 但约翰福音是说浇到耶稣的脚。 Nah, ini saling melengkapi. 这个是互相这个符合。 Dalam Matius dan Markus melihat bahwa minyak itu diurapi dari kepala Tuhan Yesus sampai ke bawah. 在马太福音跟马可福音就是说，这个油是从耶稣头一直到耶稣的脚。 Tetapi Injil Yohanes melihat lebih terperinci, lebih detail. 但是约翰福音说的比较清楚。 Ya, ada orang yang lihatnya secara garis besarnya ya, Bapak Ibu ya. Tapi ada orang yang melihat ada sesuatu hal yang lebih terperinci dan lebih detail, dan itu suatu hal yang sangat spesial sekali, yaitu kaki Yesus diminyaki oleh Maria dengan rambutnya. 有些人看一个事情是整体的，有些人看事情是比较严肃的，所以在约翰福音是说他比较特别，是讲到这个玛利亚是浇在耶稣的脚里。 Jadi Bapak Ibu, Matius dan Markus
punya pandangan demikian untuk melengkapi pandangan secara keseluruhan bahwa Yesus diurapi oleh Maria dari Betania. 所以马太福音跟马可，他是说整体，他是说到耶稣有这个玛利亚叫这个油在耶稣的身上。 Tetapi Yohanes melihat dengan lebih detail, melihat ada sesuatu hal yang lebih spesial lagi. Selain diurapi, di mana kaki Yesus diminyaki dengan rambutnya. 但是约翰就看得比较清楚，他就看到这个油是浇在耶稣的脚上。 Nah, saudara, kalau kita lihat, Maria menggunakan rambutnya untuk bisa menyeka kaki Tuhan Yesus. 然后我们看玛利亚用她的头发来擦耶稣的脚。 Rambut ini bagi seorang wanita Yahudi adalah menggambarkan sebuah kehormatan. 这个头发，犹太人的这个人是说是一个女人的荣耀。 Kita lihat 1 Korintus pasal 11. 我们看哥林多前书， 1 Korintus pasal 11哥林多前书11章 ayat yang ke-15. 4、5节。 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya. Kalau kita lihat, rambut adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut itu untuk penutup yang menghormati statusnya sebagai seorang perempuan. 这个长头发是一个女人一个荣耀，然后这个头发是盖到她的头。 Nah, saudara, kalau kita lihat apa perbuatan yang dilakukan oleh Maria dari Betania. 那我们看这个玛利亚所做的事， Pertama, membeli setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. 第一，她买了1斤这个宝贵的这个真纳大油。 Yang kedua, meminyaki Yesus, bahkan meminyaki kaki Yesus. 第二个就是她把这个油浇在耶稣身上，而且浇在耶稣的脚上。 Menyekanya kaki Yesus dengan rambutnya. 第三就是擦耶稣的脚，用他的头发。 Nah, kenapa Maria bisa melakukan hal demikian? 为什么玛利亚会做这个事？ Lazarus tidak melakukan hal demikian. 拉撒路没有这样做， Marta juga tidak. 马大也没有这样做。 Simon yang pernah terkena penyakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus juga tidak melakukannya. 这个大马蜂的西门他已经得到这个医疗，他也没有这样做。 Ya, karena itu terjadi di rumah Simon si kusta di Betania. 因为这个事情发生在这个大马蜂的西门家里，在伯达尼。 Lazarus yang pernah mendapatkan mukjizat pun juga tidak melakukan hal demikian. 拉撒路得到这个耶稣复活的事情，他也没有这样做。 Nah, saudara, inilah sebuah ungkapan cinta Maria kepada Yesus. 这个就是玛利亚表现她的对耶稣的爱。 Maria berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Maria sangat mencintai Tuhan Yesus. 玛利亚就是跟其他的女人不一样，她就是特别爱耶稣。 Dia berkorban membeli minyak narwastu yang sangat mahal. 她牺牲了她这个很贵了一瓶这个香油。 Dia meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. 她浇耶稣的脚，然后还擦耶稣的脚，用她的头发。 Artinya Yesus adalah yang utama melebihi segala-galanya. 等于说耶稣是唯一最大的，超过其他的， Bahkan melebihi kehormatannya. 超过他的荣耀，自己的荣耀。 Nah, pertanyaan buat kita pada hari ini. 那今天对我们这个问题怎么？ Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan Yesus? 我们对耶稣的爱有多大？ Apakah cinta kita sebesar cinta Maria kepada Yesus? 是然我们的爱跟对耶稣好像玛利亚的爱呢？ Bapak Ibu, kalau kita sudah menikah lama, kalau kita sudah menikah dan pernikahan kita sudah lama, 那比如说我们今天已经结婚，然后我们这个结婚已经一段时间了， apakah kita pernah bertanya kepada pasangan kita, seberapa besar cinta kamu kepada saya? 难道我们有问过我们配偶，你对我的爱有多么大？ Ya, awal-awal menikah, mungkin pasangan kita mengucapkan janji pernikahan, dia berkata, saya mencintai kamu melebihi yang lain.
在结婚那一天，刚结婚那个时候，可能在这个教堂里面，他们会说：“我对你的爱是超过其他的。” Ya, Yesus yang pertama dan kamu yang kedua, saya mencintai kamu. 耶稣是第一，你是第二，我爱你。 Ya, setelah berjalan pernikahan, cinta itu semakin mulai memudar dan hambar, saudara. 过了一段时间，可能这个爱越来越下降。 Ya, Yesus yang pertama, kedua anak, yang ketiga baru pasangan hidup, ya, suami atau istri. 耶稣是第一，第二是小孩，然后才是你。 Ya,配偶。 nanti kalau ada cucu, Yesus yang pertama, kedua anak, ketiga cucu, ya, lama-lama pasangan kita semakin yang nomor keempat dan kelima. 那如果有孙子的时候，耶稣是第一，儿子是第二，孙子是第三，然后这个太太是先生就第四、第五了。 Nah, saudara, kalau kita sudah menikah lama, coba tanyakan kepada pasangan kita, seberapa besar cinta kamu kepada saya? 如果我们已经结了婚有一段的时间，我们可以问我们的配偶：你对我的爱有多大？ Ya, kalau tidak ditanyakan Bapak Ibu, nanti bahaya pasangan kita tidak sadar bahwa cintanya mulai berkurang. 如果没有问的话，可能不知不觉这个我们的配偶的爱越来越小。 Ya, mulai hambar, mulai tidak lagi kalau berpegangan kesetrum, Bapak Ibu. 越来越淡，可能牵手有没有这个反应？ Ya, tapi ketika berpegangan menjadi mual, mual, nek. 可能有些就是觉得又吐那样子。 Ya, apaan kamu pegang-pegang saya? 为什么你又拉我的手？ Nah, saudara, kalau kita lihat bersama-sama, cinta Maria ini begitu sangat besar sekali. 那我们一起来看玛利亚对耶稣的爱多么大。 Kalau kita melihat dalam lagu Kidung Rohani nomor 101, 如果我们看这个我们赞美诗111首的话， ya kita lihat Kidung Rohani nomor 101, 101首， ya 101 dikatakan bait pertama, hanya cinta diriku takkan cinta Yesus. 101首的第一节里面是说自爱我自己，不爱耶稣。 Bait kedua dikatakan walau cinta diriku, ku juga cinta Yesus. 第二节就开始说，既然爱我自己，我也爱耶稣。 Nah, awalnya mungkin kita lebih mencintai diri kita nggak mencintai Yesus. 刚开始可能我们比较爱我们自己，不爱耶稣。 Tapi bait kedua kita mengalami sebuah proses bahwa kita cinta diri kita dan juga kita mencintai Yesus. 那第二节开始，我是爱我自己，但是我也爱耶稣。 Dan bait yang ketiga, kurang cinta diriku. 第三节就开始少爱我自己， Ku lebih cinta Yesus. 我更爱耶稣。 Bait ketiga, ada sebuah proses iman kita di mana kita mengurangi cinta diri kita, kita lebih mencintai Tuhan Yesus. 第三节就提到我们这个过程的时候，我们开始不爱自己，开始更爱耶稣了。 Dan bait yang keempat, saudara, bait Nah, di keempat, tidak cinta diriku, 不爱我自己， ku hanya cinta Yesus. 我就爱耶稣。 Inilah sebuah proses iman di mana kita mencintai Tuhan melebihi segala-galanya. 这个就是一个信仰的过程，我们更爱耶稣。 Seperti Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 好像保罗曾经说过：“我生活不是我为了我自己生活，但是为了基督在我里面生活。” Nah, saudara, apakah kita pertama kali dibaptis kita begitu sangat mencintai Tuhan Yesus? 我们刚刚洗礼的时候，我们那么爱耶稣吗？ Pada saat pertama kali kita menerima Tuhan Yesus, kita begitu rajin ke gereja, tidak terlambat. 当我们刚刚接受耶稣的时候，我们很经常要来教会。 Kita ambil bagian dalam pelayanan dan kita tidak bersungut-sungut karena lelah. 我们接受圣工，我们也没有这个觉得烦恼。 Ya, dan ketika kita pertama kali percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis dan menerima Roh Kudus, saudara, kita begitu bergiat di dalam iman kita, berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. 那我们刚刚受洗的时候得到圣灵，我们那么努力在耶稣里面做圣工，然后也没有其他的这个事想。 Tetapi setelah berjalannya waktu 5 tahun, 10 tahun, saudara. 但是过了5年、10年的时间， Setelah kita menjadi jemaat belasan tahun, 我们可能当信徒10几年了以后， apakah cinta kita semakin besar kepada Tuhan Yesus atau makin berkurang, saudara? 虽然我们对耶稣的爱越来越大，还是越来越小？
Ya, apakah hidup kita benar-benar untuk Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan akhirnya kita mulai berkata, saya tidak lagi merasakan bahwa saya mencintai Tuhan Yesus. 我们的生活是为耶稣生活，还是我们后来是说我的生活没有耶稣的感受？ Cinta kita yang mula-mula menjadi hilang. Cinta kita yang mula-mula semakin pudar dan hambar, saudara. 我们的基础最初的爱越来越淡了， Ya, menjadi dingin, saudara. 变成冷了。 Nah, doa tidak kerasa apa-apa. 祷告的时候没有感觉到什么， Ibadah tidak merasakan juga perasaan yang sukacita mendekat kepada Tuhan. 聚会的时候也没有这个喜乐感觉，对耶稣靠近的感觉。 Mendengarkan firman Tuhan juga merasakan hal yang biasa saja. 听神的话好像也是普通的事情。 Saudara, kalau seperti itu cinta kita, artinya kita harus waspada. 如果我们的爱对耶稣的爱是这样子的话，我们要开始提醒我们自己。 Ya, kalau kita mencintai pasangan kita juga seperti itu, kita juga harus waspada, 如 saudara. 果我们爱我们先生还是妻子是这个情况的话，我们也要提醒我们自己， Cinta itu harus dibangun. 爱是要培养的。 Kita jatuh cinta gampang. 我们容易这个去爱一个人， Ya, laki-laki melihat wanita pertama kali pasangannya cantik, dia jatuh cinta. 一个男人看一个女人她漂亮，他就爱了她。 Ya, seorang perempuan dipuji oleh calon pasangannya dan pasangan yang pertama kali itu ya, dipuji dan dia juga jatuh cinta. 一个女人被这个一个男人赞美的时候，她就也会就去爱这个男人。 Diperhatikan, perempuan itu juga jatuh cinta. 然后有这个男人的关心，这个女人就会去爱这个男人。 Tetapi apakah kita bisa membangun cinta itu semakin lama semakin hangat, semakin lama semakin mencintai, saudara? 那难道我们可以培养这个爱越来越亲密，越来越热情？ Walaupun rambut sudah putih bersama-sama, tapi masih pegangan tangan bersama-sama. 既然头发已经白了，但是还可以一起牵手。 Ya, walaupun sudah usia pernikahan perak, emas, platinum, tetapi masih tidur bersama-sama. 既然已经经过了25年、50年、75年，这个婚礼还是一起睡在同一个床。 Ini yang hebatnya daripada Maria, saudara. 这个就是玛利亚的特别。 Ya, Maria begitu luar biasa. 玛利亚就是这么特别， Dia sangat mencintai Tuhan Yesus. 她很爱耶稣。 Ya, sehingga kalau kita lihat dalam kitab Yohanes pasal 12, 所以我们看在约翰福音12章， Yohanes pasal 12, 约翰福音12章 ayat yang ketiga dikatakan. 12章第3节， Bagian ayat yang ketiga bagian terakhir, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Perbuatan Maria membuat bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 玛利亚所做的这个事情，让这个香这个充满这个屋里， Orang lain bisa mencium keharuman perbuatan baik Maria. 别人会闻到这个玛利亚所做这个香味。 Nah, saudara, saya akan memberikan satu kesaksian. 传道有一个见证， Bisa diperlihatkan foto di dalam slide. 我们看上面这个照片， Kita tebak, saudara, ini siapakah ini? Bagi kaum yang senior seharusnya mengetahui siapakah dia. 我们来看这个人，前辈人可能认识。slide-nya belum？ Tolong bagian operator. Ya, ada yang mengetahui siapakah dia? 有人认识这个人吗？ Iya, Pak Bayu boleh makan lebih dulu. Makan siang. 我们可以吃饭了。 Ya, dia orang Cianjur, dia mengetahuinya. 这个弟兄是长育人，所以他认识这个人。 Ya, foto berikutnya.接下来， Saudari, ini adalah foto daripada Diakonis Cia Maria. 这个就是加玛利亚指示， Ya, ini adalah foto Diakonis Cia Maria di tengah, 在 yang di tengah, 在中间哈，就是加玛利亚指示。 waktu masih muda. 他年轻的时候， Selanjut lagi, 接下来的照片， slide berikutnya. Ya, ini yang pada saat
gereja kita masih menggunakan tudung kepala, Bapak Ibu, dan itu Diakonia Maria yang sedang membawakan firman Tuhan. 这个是在我们教会当初还是用布盖女人的头，这个玛利亚执事刚好在讲道。Slide berikutnya. Ya, itu Diakonia Maria yang sedang duduk. 那个加玛利亚只是女举是在坐下的。Ya, duduk yang lebih rendah, Bapak Ibu. 就是比较矮的。 Ya, lebih rendah duduknya. Ya, yang lebih tua juga. Ya, bukan yang lebih tua, yang lebih duduknya lebih rendah. Yang baju putih. Ya, pakai baju putih. 穿白衣服的那个哈。 Nah, saudara, sebelum saya mempersiapkan khotbah ini, saya interview dengan 6 orang. 那传道还没有准备这个讲道的时候，他有问了6个人。 6 orang ini yang saya pikir dia mengenal Diakonia Maria. 他问了6个人，他认识这个加玛利亚执事。 Dan orang pertama, saudara, yang saya bertanya ini, orang itulah yang memberikan foto-foto ini, saudara. Dia yang mengenal, saya yakin itu bukanlah sengaja, tetapi Tuhan sudah mengaturnya. Dia memberikan informasi yang banyak dan foto yang dia miliki. 第一个人问的人就是给这个照片的人，他很认识这个加玛利亚，也可能也是主耶稣安排的啦。 Ya, bagaimana sosoknya, saudara? 这个人这个执事是怎么样呢？ Sosok daripada beliau adalah seorang yang sangat rajin untuk bisa mengembalakan jemaat yang sedang sakit. 加玛利亚执事他是一个很努力这个牧养神的这个羊， Dia rajin besuk. 他很努力去访问。 Ketika orang sakit, dia akan segera datang kapanpun, walaupun harus malam hari subuh dia akan datang. 如果有人生病，他不管什么时候，很早他也会去访问。 Dan saudara, dia punya langganan beca, ya. Jadi dia akan datang naik beca. 然后他这个玛利亚执事，他就有一个这个三轮车的这个天天他就这个三轮车送他的那个。 Ketika ada tamu, senantiasa dikasih makan, saudara. 然后如果有客人来，他都会准备餐给他们吃。 Ya, ketika gereja tidak ada uang, 然后教会没钱的时候， dia pakai uang pribadi untuk bisa melayani tamu. 他用他私人的这个钱去这个服侍这个客人。 Nah, saudara, cita-cita dia adalah mendirikan sekolah dan gedung gereja yang besar. 他的盼望就是要建一个学校跟教会，大的教会。 Sehingga uang persembahan itu didepositokan sama dia. 所以这个奉献他就拿去放在银行长时间的。 Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mengenal Popo daripada Cicencen, 如果弟兄姐妹认识这个尖尖姐妹的哥哥， ya, Popo daripada Cicencen ini adalah seorang janda, saudara. 尖尖姐妹的奶奶哈，这个奶奶她是一个寡妇， Dia ditinggal suami dalam usia yang muda. 她先生已经去世了在她很年轻的时候。 Anaknya sering sakit. 那这个奶奶就是她的儿子经常会生病， Ya, sehingga dibawa ke wihara untuk dikasihkan ke dewa. 但是她就带她这个孩子去庙献给那个庙的神。 Setiap malam, anak ini harus pergi ke kebun. 然后每个晚上，这个小孩要带到那个ke kebun. 园里面，那个 Ya. 公园里面， Karena ada kuasa gelap yang mengganggu dia, dia harus pergi ke kebun, saudara. 因为有这个黑暗的这个能力在控制他。 Nah, Diakonia Maria inilah yang memperkenalkan Popo daripada Cicencen kepada Tuhan Yesus. 那加玛利亚执事就是把耶稣介绍到这个尖尖的奶奶那边。 Dia datang untuk mendoakan anaknya yang sering sakit ini. 他亲自来访问，来对这个小孩祷告， Dan ketika dibawa-doakan juga dia bawa ke gereja. 然后也把这个小孩带到教会来。 Berjalannya waktu penyakit itu sembuh, saudara. 那过一段时间，这个他的病就好了。 Popo itu akhirnya percaya Tuhan Yesus. 那这个奶奶就相信耶稣。 Ya, ketika dia percaya Tuhan Yesus, Diakonia Maria inilah yang mengajarkan baca Alkitab. 那这个奶奶相信耶稣，就是这个玛利亚执事，她教她怎么读经。 Popo ini buta huruf, saudara. 因为这个奶奶她盲文，
karena nggak sekolah. 因为他没有读书。 Ya, tapi Diakonia Maria lah yang mengajarkan bagaimana membaca Alkitab. 那我们玛利亚只是就是教他怎么读经圣经。 Bapak Ibu kalau misalnya tahu Mama Cicen juga, tadi poponya sekarang mamanya gitu ya. Mungkin poponya itu lebih pada itu potai gitu kan. Ini mamanya Cicen. 那接下来这个是尖尖姐妹的妈妈。 Nah, suatu hari kena cabut gigi itu wajahnya tuh bengkok, Bapak Ibu. 那这个妈妈她拔牙齿的时候，她的脸就歪了。 Ya, jadi karena dulu kan kalau cabut gigi itu mungkin perlu di ronsen dulu, nggak ada ya teknologi yang sampai seperti itu, nggak sembarangan cabut gitu ya. Ini dicabut wajahnya bengkok, Bapak Ibu. 那可能当初旧的时候拔牙齿的时候没有先拍片的，所以他们拔了，她的脸就歪了。 Diakonis inilah yang mendoakan setiap hari ke rumah. 那我们玛利亚执事就为她一直天天祷告。 Ya, kan dengan wajah yang bengkok itu selama sebulan lebih. Dengan kondisi yang seperti itu didoakan terus sampai mamanya sembuh. 那她这个妈妈的脸她歪了1个月多，一直为她祷告，然后1个月多时候就好了。 Nah, itu dua kesaksian yang disaksikan oleh satu keluarga yang saya pertama kali menghubungi dia dan dia memberikan foto ini, Bapak Ibu. 这个是2个见证，他问一个人就得到2个见证，就是给这个照片的人。 Nah, hampir semua yang saya tanyakan 6 orang itu dia menjawab hal yang sama serupa. Diakonia Maria memiliki pengembalaan yang sangat baik. 接下来传道有问了另外5个人，就是全部6个人都是讲一样的故事。 Ya, saya tidak lagi menanyakan lagi saudara karena semakin saya tanyakan semakin kadang-kala air mata itu pengen menetes. 那传道就不想再问了，因为问了听到更多，眼泪会流得更多。 Ya, karena apapun yang diceritakan oleh jemaat yang mengenalnya itu membuat kita semakin terharu. 因为所听的这个故事会让我们感动。 Nah, pada hari ini saudara, kenapa dia bisa melakukan demikian? 为什么他会这样做？ Karena dia mencintai Tuhan Yesus. 因为他爱主耶稣， Karena dia hidup untuk Tuhan. 因为他生活为了主耶稣。 Ya, kita lihat lagi dalam kitab Yohanes. 我们一起来看这个约翰福音。 Kita lihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ya. 约翰福音12章第4节到第6节。 Kita baca bersama-sama saudara. 我们一起来读 Ayat yang keempat. 第4节。 Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, saudara, di bagian yang berikutnya adalah kritikan daripada Yudas Iskariot. 接下来就是犹大的批评。 Yudas Iskariot mengkritik, 犹大就开始批评， kenapa uang yang sangat mahal, minyak yang sangat mahal ini diboroskan uangnya untuk membeli minyak ini? 为什么这么贵的香油要随便花在耶稣身上？ Ya, saudara, kalau kita lihat, Yudas hanya bisa mengkritik tetapi tidak bisa memberikan teladan. 我们看犹大，他就会批评，但是他没有给一个榜样。 Bahkan dia terkenal sebagai pencuri. 而且他人家认识他是一个小偷。 Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dia adalah seorang pencuri. 在第6节有提到他是一个小偷。 Nah, ketika kita melayani Tuhan, saudara, 当我们服侍神的时候， ketika kita berbuat baik seperti Maria, 那我们别人好像玛利亚一样， yang namanya kritik pasti ada. 如果我们是一个玛利亚，这个批评肯定会收到。 Ya, walaupun Maria berbuat baik, dia berkorban uang, dia berkorban tenaga, dia berkorban hatinya untuk Tuhan, tetapi Yudas mengkritik dia. 既然玛利亚牺牲了钱、她的力气、她的心，但是还是有人会批评。 Yesus saja yang sempurna, saudara, bisa dikritik. 耶稣那么完美完全，
他也会得到批评， dan dicari kesalahannya. 人家都会找他的错误。 Apalagi kita sebagai manusia, kita punya keterbatasan dan kelemahan. 那我们也是一样，我们也有软弱的地方。 Nah, oleh sebab itu, pada saat kita melakukan pelayanan buat Tuhan, kita mau mencintai Tuhan lebih dalam, yang namanya kritikan itu pasti hadir dalam hidup kita. 所以，当我们要努力做圣工，我们爱耶稣，肯定也会受到这个批评。 Kita perlu introspeksi diri, 我们要查考我们自己， dan kita harus terus maju. 我们要一起往前走。 Karena dengan kritikan membuat sebuah hal di mana kita semakin lebih baik lagi. 因为批评给我们是给我们这个会让我们做得更好。 Nah, kalau kita lihat ayat 7 dan 8, 然后第7节到第8节， ini adalah respon daripada Tuhan Yesus. 耶稣怎么回答？ Ayat yang ke-7 dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. 耶稣就说：“由他吧， Ya. 他使我为安葬的指日准备。” Ya, jadi Yesus berkata, biarkanlah Maria melakukan hal demikian karena mengingat hari penguburanku. 耶稣就说：“让他由他吧，他做这个为我安葬的指日准备。” Tindakan Maria meminyaki Yesus secara tidak sengaja menjadi sebuah persiapan penguburan Yesus yang akan mati di atas kayu salib. 这个玛利亚突然的动作变成一个为耶稣安葬的准备。 Orang Yahudi punya sebuah tradisi, saudara, mayat itu ketika meninggal harus dirempah-rempahi, diberikan wangi-wangian. 犹太人有这个习惯，就是一个尸体，他要这个包这个香料。 Nah, kalau kita lihat bersama-sama ketika Yesus mati di atas kayu salib. 那我们看在耶稣死在十字架上， Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya di kapan ya saudara ya, kain kapan, dan membubuhi dengan rempah-rempah. 这个尼哥底母他就把耶稣的尸体拿下来，然后用这个细麻布包了，然后还在磨这个香料。 Ya, jadi Nikodemus mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dia mengambil mayat Yesus malam-malam hari, dia mengapaninya, dia membubuhinya dengan rempah-rempah. 尼哥底母就知道他应该要怎么做。 Nah, dan juga para wanita, 然后这些女人， Maria Magdalena, ibu Yesus, para wanita ini ketika Yesus dikuburkan, dia membeli rempah-rempah, mendatangi kubur Yesus untuk bisa meminyaki mayat Yesus. 这个玛利亚马达雷娜跟这个耶稣妈妈的，他们就到耶稣的坟墓那边，就带这个香料，然后这个香油来这个膏耶稣，就是去把耶稣的那个尸体给他包了。 Ya saudara, jadi kalau kita lihat dalam kitab Yohanes, Markus gitu ya, Nikodemus dan para wanita ketika Yesus sudah dikuburkan, mereka membawa rempah-rempah itu, minyak itu untuk bisa meminyaki Yesus. 所以我们看到在马可福音、在路加福音里面，就看到这个尼哥底母他怎么把耶稣的尸体用香料给他包起来。 Ini adalah sebuah perbuatan baik di mata Tuhan Yesus. 这个是一个好的，在耶稣眼前是好的一个形容。 Nah, sehingga Maria dari Betania sudah mempersiapkan hari penguburan Tuhan Yesus. 那这个玛利亚在耶稣过世之前，她已经准备了。 Sebelum Nikodemus melakukannya, sebelum para wanita melakukannya, dia sudah melakukannya. 当那个尼哥底母还没做的时候，这些女人还没做的时候，这个玛利亚已经先做了。 Nah, kita lihat Markus pasal 14. 我们看马可福音14章， Markus pasal 14马可福音14章 ayat yang ke-6. 第6节， Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya, dia telah melakukan perbuatan yang baik padaku. 他为我行做了一个好事。 Ya, dalam kitab Markus, dalam kitab Matius, Yesus berkata bahwa Maria telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. 在马太福音、马可福音，耶稣说了，玛利亚做了一个好事。 Dan sebagai ayat yang terakhir kita lihat ayat 8 dan 9. 那我们看第8节跟第9节， Markus pasal 14 ayat 8 sampai 马可 9. 福音14章8到9节，8节到9节。 Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya.
Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya. Artinya perbuatan baik Maria menjadi sebuah persiapan penguburan Tuhan Yesus, dan apa yang dilakukannya akan diingat ketika kita memberitakan Injil. 这边说玛利亚所行的事情，就是为耶稣这个安葬的准备。然后他所做的，无论在什么地方，这个福音传的时候，他也会被纪念。 Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita pada Tuhan Yesus seperti Maria dari Betania. 愿主耶稣祝福我们然后我们也会像玛利亚这样爱耶稣。 Ya, sehingga perbuatan kita adalah perbuatan baik di mata Tuhan. 所以我们的形容就是在耶稣的面前是好的形容。 Dan Tuhan pasti mengingat daripada perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepadanya. 主耶稣会纪念我们的好形容。 Amin.